Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat petang kepada semua follow-follow student brothers. Welcome back dalam weekly live bersama Stelia. Apa khabar anda semua? Apa khabar? Cuti panjang dan kita nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada anda semua yang tengah mendengar Student Brothers. Kita doakan tahun 2024 akan menjadi tahun yang lebih mantap untuk anda. Alright. So, okay, Aisyah Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, okay, jom, masuk. Kita akan mula beberapa minit dua lagi daripada sekarang. Topik yang kita bincangkan nampak macam ringan, tapi dia berat. Topik dia pendek je. Pullback customer. Nampak macam memang very light topic, but the topic is orang kata quite heavy lah sebenarnya. Nampak senang, tanya senang, ringkas, tapi dia tak seringkas macam soalannya. Okay, come on, jom. Okay, so kepada anda pendengar pada malam ini, like dan share. Jangan lupa like dan share posting Stella ni supaya dia berkembang dengan lebih jayanya kepada semua manusia yang ada yang tengah buka Facebook malam ni daripada layan video yang tak bermanfaat baik kau layan stadium. Dengar baik-baik apa kita nak cakap ni. Okay. Um, siapa ada azam tahun baru boleh lah tulis bawah tu. Saya sembang dengan dulu. Okay. Alright, okay. Jom kita mulakan. Okay, so kepada yang baru masuk dengan kita malam ni, saya nak mengucapkan selamat tahun baru. Ini adalah hari kedua untuk tahun 2024. So kita doakan untuk tahun ni anda menjadi lebih baik daripada tahun lepas. Bukan anda je, market pun sekali. Okay? Alright. So, topik kita pada hari ini adalah cerita tentang possibility untuk market membuat satu correction ataupun pullback ataupun kejatuhan dalam bahasa senang. So, kalau kita tengok dalam konteks US market, okay, dalam S&P 500 dekat US, apa US, sebab itulah orang kata rumah kepada saham-saham yang padu. Okay, okay, jom saya share dulu screen kat mana kita dan ke manakah hala tuju. Okay, anda nampak? Okay, so anda nampak screen saya, ini adalah S&P 500. Okay, S&P 500 ni pada tahun 2023 telah mencatatkan kenaikan yang handsome teruk. Teruk handsome ni guys, memang padu. So dari segi kenaikan untuk tahun 2023, mari kita kira kat sini. Kita ambil kat bawah ni, the bottom. Memang betul-betul bulan 12 tu memang betul-betul dekat bottom ni, 13 dan 12 tu kita ambil, kita tarik sampailah hari terakhir untuk 2023. So kenaikan in total adalah 26.3%. Banyak ke 26.3% ni? Ya, banyak. Bayangkan ini adalah yearly return. So sekiranya anda meletakkan duit anda di dalam katalah RM1,000, RM1,000 pada hujung tahun 2022 ataupun awal tahun 2023, duit anda tu akan berkembang sebanyak 26%, ataupun dia akan jadi RM1,000 kat sini, dia akan jadi RM1,260 dekat sini, ataupun sebanyak dengan 26%. Siapa nak bagi bang 26% return per year? Banyak tu, memang banyak. So itu adalah orang kata uh, 4 kali ganda ataupun 5 kali ganda daripada yearly return yang kita dapat daripada pelaburan biasa. Nampak tak? Banyak. Dalam konteks kalau kita dari segi, so, persoalan dia dekat sini daripada bawah ni, kenaikan ni dah naik sebanyak 20, ambil kat sini 26%. So ke mana hala tuju kita selepas ini? Ke mana hala tuju kita selepas ini? So sekiranya anda mendengar stallion minggu lepas, kita dah tiba beberapa possibility yang akan terjadi di mana kita menggunakan orang kata ABC pattern dekat sini yang mengatakan market sekarang ni kita berada di paras resistant ataupun paras halangan. Paras halangan ni adalah satu paras di mana
pelabur-pelabur jurong, pelabur besar dijangka akan take profit ataupun mengambil keuntungan mereka. So ini adalah puncak jaya, puncak kejayaan. So apa akan terjadi? Memang kalau kita tengok rata-rata outlook daripada ataupun unjuran daripada kesemua pakar-pakar luar sana menjangkakan pasaran saham untuk 2024 akan menjadi lebih baik. Itu tidak dinafikan kalau kita tengok dalam jangka masa panjang. Tetapi dalam jangka masa pendek di mana kita lebih interested to focus, kenaikan tidak jadi seperti roket naik atas ini, tak jadi guys. So apa yang akan jadi adalah kita akan tengok beberapa wave akan berlaku. So wave itu mungkin dia akan tarik dulu ke sini. Salah kita bagi ni. Okay. Mungkin dia akan tarik ke bawah dulu. Salah, kita sabar, bertenang. Kan je lah. Ni. Hello wave ni. Ini Lokman suka ni. Lokman Cewa. Wyckoff. Okay. Dia turun ke bawah. So, kita beranggapan ini adalah resistance level. So, bila market mencapai ataupun berada dekat resistance level, ada possibility yang dia membuat gerakan ke bawah. Itu possibility. Nothing is confirmed. Okay. Tetapi kebiasaannya kita boleh nampak take profit tu mungkin akan berlaku dekat sini sampai sini. So, kenaikan lag dulu, dia try sekali lagi, dia tarik, boleh jadi seperti ini. Boleh jadi daripada 5 ni, dia dan naik atas. So, ini adalah orang kata probability yang mungkin akan terjadi. Tapi mungkin dekat sini, dia boleh, mungkin dia bagi 4,100 kat sini, support level kat sini. Boleh jadi ke? Boleh logik. So, mungkin kenaikan tu mungkin lambat sikit nak berlaku. Dia dah naik ke sini, dia naik sikit, dia lag dulu sikit. So, ini adalah kebarangkalian yang boleh berlaku di dalam market. Okay, kebarangkalian yang boleh berlaku. So, dia bukanlah orang kata satu pergerakan yang linear. Linear bermaksud, kita tengok pakar-pakar luar sana cakap market naik 24, ya naik. Tapi dia tak adalah naik macam ni. Tak adalah macam roket Elon Musk, naik macam ni, tu taklah. So, dia ada beberapa wave yang akan berlaku. Okay, possibility wave tu memang 100% confirm akan terjadi. So, sekarang ini there is high possibility in the market kita akan berhadapan dengan satu fasa correction ataupun pullback. Ini normal ke bos? Saya baru beli ni. Minggu lepas saya beli time all time high. Time orang kita cakap market US all time high. So saya macam mana? Habislah saya. Okey, tidak habis. Tapi cuma kiranya anda membeli call options. Call option ni option-option yang kalau market naik baru dia boleh naik, dia boleh untung lah. Kalau anda membuat pembelian di sini sewaktu market sikit lagi nak mencecah all time high, so anda kena, orang kata, bolehlah take profit ke ataupun revisit anda punya position, especially call option yang ada expiry date less than a month. Okay, less than a month. Sebab apa, dalam probability of pullback ni, dia boleh jadi 10%, dia boleh jadi 5%, 7%. So, anda losing out dekat situ, okay? Sebab apa, dalam masa 1 ke 2 bulan sekarang ini, dari segi catalyst, macam kurang, orang kata bukan kurang baik, tapi kurang wow. Dia wow factor tu kurang. Sebab apa, kebanyakannya sudah di price in, dah dimasukkan dalam pergerakan ini. So, kebarangkalian untuk kita berhadapan dengan pullback ni memang orang kata ada dan juga tinggi. Jadi Tuan Rahman boleh ceritakan lebih lanjut pasal teknikal lah. Kita bagi overview sahaja. So, support level yang kita nampak yang orang kata boleh dijadikan satu level of reference. Satu level kita nampak dekat sini resistance dan support. The previous resistance ni adalah nombor 1. Dan nombor 2-nya yang kita nampak quite a strong support level dan support level yang agak steady adalah di sini guys. Okay, di sini. Area 4,100 ke 4,000 sini guys. Okay. Ini memang ada main guys. Support level kat sini memang ada main. Sebab ini adalah satu level yang dipanggil psychological level. Okay, psychological level. So, tak payah nak rigid sangat. Kita tanda betul-betul 4,100. Tak ada. Kita bagi satu range lah. Okay, satu zone. Zone yang menunjukkan 4,100 ke 4,000. Itu adalah support level dia. So, kebarangkalian untuk dia test level ini pun ada juga. Ada juga. So, ini adalah berita baik
kepada orang-orang yang nak mengganas ataupun yang masih belum sempat untuk mengganas. Ini adalah terbaik untuk anda guys. Okay? Saya colorkan sikit. So ini adalah support level yang berkemungkinan boleh berlaku. So di sini adalah support level near term ataupun dalam masa terdekat. Ini adalah support level yang lebih solid untuk anda perhatikan. So macam mana ni? Market dah jatuh, nak buat macam mana? Okey, anda kena faham sekiranya anda mempunyai satu view yang long term. Kita komen long term saja dalam kita punya sesi live ni. Weekly live Okey. So pembelian harus dilakukan berperingkat guys. Okey, berperingkat. Bermaksud ini adalah first level. Kita berbuat first level kat sini. So sekiranya market meneruskan kejatuhan, katalah dia tenang je, lepas tu pom. Jatuh satu kali, ini adalah second level yang kita boleh consider untuk pop up dalam market guys. Okay? Ataupun untuk average down. Tapi kita kena ada pemilihan lah, pemilihan saham-saham yang padu. So ini adalah possibility yang pertama. Dia berada di sini, dia lag je. Lepas tu dia buat satu correction, tarik pergi 4,000 ke 4,100. This is the first probability. So the best, so sekiranya anda di dalam market untuk memburu saham-saham yang padu, so ini adalah level yang anda kena perhatikan. Masuk dekat sini, first entry kasih jalan. Yang nombor dua, anda boleh perhatikan dekat level. Tapi ini indeks, ini bukan saham. Ini secara general sahaja. Okay, secara general. Okay, so bila market nak buat pullback dekat sini, probability untuk pullback adalah tinggi selepas kenaikan yang padu. So, kita nak tengok apa? Apa yang best tengok? Senang sahaja. Kita pergi kita punya Finbase bubble kat sini. Saya nak anda tengok saham-saham di dalam sektor merah ini guys. Merah, color oren dan juga merah dengan oren ni. Dua ni sahaja. Okay, dua ni sahaja yang boleh memberi tujuan yang padu. So, dari segi nama-nama, nama-nama apa yang ngam? Okay, kita tidak bagi recommendation suruh membeli, tetapi nama-nama yang berkenaan dengan AI. Okay, nama-nama AI itu apa? Apa nama-nama yang berkenaan dengan AI? Okay. So, untuk student sekalian, kalau anda tengah dengar, anda bolehlah type ke bawah tu. Rasa kita dah buat monthly coaching, kita dah bagi tahu saham AI, saham tech, atau AI. Kita nak beritahu kat sini ada banyak guys. Antara salah satu nama yang kita boleh tengok dan perhatikan, kita ada nama-nama seperti ini semua bawah 200 US dollar. Dulu kita ada AMZN, lepas tu kita uh, ada Marvel, kita ada Intel, lepas tu kita ada Oracle kat sini, kita ada Teradata kat sini, TDC. So ini antara nama-nama. Ini antara nama-nama lah. Nama-nama yang orang kata kita boleh melihat lah. Okay, sebenarnya ada banyak lagi. So lagi satu dalam medical tech pun okey juga. Kita ada Boston Scientific dan kita ada uh, Dexcom. Ini antara nama-nama lah. Antara nama yang kita boleh tengok ataupun kita boleh perhatikan sekiranya pasaran membuat satu pullback. Sebab ini adalah nama-nama yang orang kata bawah 200 dolar. Bila bawah 200 dolar, dari segi saham pun dia macam bukanlah mampu milik, tapi dia lagi berbaloi lah untuk anda tengok. Ini yang pertama. So bila bawah 200 dolar, option katalah expiry 3 bulan, expiry 98 hari, 100 hari, tidak begitu mahal. Compare tu nama-nama seperti Nvidia, Microsoft yang above 400 US dollar. So ada big difference in terms of price. So anda kena perhatikan betul-betul. So dia nama-nama yang boleh anda perhatikan. Okay. So seharusnya ataupun semestinya dia berada di teknologi dan juga communication services. Alright. So dari selain nama-nama yang ni antara nama-nama contoh lah yang berkenaan dengan harga not bad, harga mampu milik, tetapi mampu milik dan juga mempunyai ciri-ciri ataupun kena-mena dengan AI punya related business. Okay, clear. Ini medtech kan, ini medical tech. Medical tech ni dia lain sikit daripada teknologi yang biasa, sebab dia lebih kepada healthcare dekat sini guys. Okay, tapi saham-saham lain kita nak fokus ke? Kita ada banyak kat sini. Kalau tengok kita ada consumer cyclical ni, kita ada nama-nama macam Home Depot ke, kita ada macam McDonald, dan anda boleh beli ke? Murah.
Sebab kita beli nak download kan. Macam Tesla dekat sini. So ni boleh tengok ke macam kita ada Nike dan sebagainya. Okey. Boleh je tengok tetapi kita kena faham satu benda yang akan bermain ataupun yang akan berkisar pada tahun 2024, tema market ni, tema untuk tahun 2024, tema tahun 2024 adalah yang pertama kita ada peringkat ataupun dengan ada faedah. Kedua, ada semestinya lah uh, AI. Dua ni. So dua ni adalah tema yang akan memberi satu kepastian, especially dari segi makro punya kepastian di mana kalau ada rate cut, keuntungan kadar faedah, itu adalah sangat positif kepada saham-saham teknologi. Nombor dua adalah keuntungan ataupun solid delivery of earnings daripada AI related business. Anda kena faham bila kita cerita pasal AI ni, dia involve banyak. Dia bukannya AI Nvidia satu je, memanglah itu adalah GPU. Tapi bila kita komen dalam dari segi HBM ataupun high bandwidth memory, kita cerita pasal optics, kita cerita pasal cabling, kita cerita pasal data center, kita cerita pasal cloud services, cyber security, itu adalah satu komponen yang enable AI teknologi yang anda kena tengok. Sebab kita ada Marvel contohnya membuat ni adalah pesaing pada Broadcom yang fokus kepada optics dan orang kata perisian-perisian menjadi connector kepada data center yang support AI. So kita ada Intel also satu perisian yang akan support ataupun enable AI teknologi. Ni dua ni adalah data center related and cloud services. Google sudah pasti frontrunner of AI dengan data yang banyak, sama juga macam Amazon. Mereka ni tengah membina chip yang powerful to support the AI punya mechanics. So kawan-kawan dekat sini akan menjadi support kepada kawan-kawan yang membina atau membuat idea dari segi chip development. Nampak tak? So AI ni bukanlah Nvidia sahaja. Nvidia tu ya, GPU memang penting, tetapi untuk menjayakan GPU tu dia ada banyak komponen dan nama-nama ini semua berkena kait rapat dengan all the components to make this AI business, AI technology success. Nampak tak? Itulah baru pelabur global punya sembang. Nampak tak? Okay. So next kita pergi kepada outlook overall. Apa cerita market ni? Okay, kita tengok pasaran di Asia dia macam tak adalah jatuh banyak tapi tak adalah naik banyak. Dia macam bit mix lah, bercampur lah. Okay. Europe kita tengok pun jatuh sebab US pre-market pun sudah goyang. Okay, jatuh tetapi orang kata less than 1%. Tapi pre-market dekat US yang jatuh paling banyak adalah teknologi. So teknologi dah naik banyak gila babas. Kau patut jatuh, kau tak boleh naik lagi. Kalau naik lagi tu pisang lah, tak adalah peluang untuk kita. So ingat, Stadium cakap banyak kali, bila jatuh, buka mata besar-besar sebab itu adalah peluang. Bila naik, kau tutup mata je. Itu bukan peluang kita, guys. Okay? Kita buy when there is a blood on the street. Pak kata Uncle Warren Buffett lah. Kita mengganas, kita membeli, sehingga kita nampak color merah ataupun darah-darah merah bertaburan di dalam market. Nampak tak? Itulah kita punya mandi. Especially to all alien. Okay. So betul lah. So kita tengok soalan daripada Asfar. Benchmark S&P 500 on Nasdaq untuk teknologi sektor. Untuk teknologi sektor, it has to be Nasdaq. Sebab Nasdaq adalah rumah pada semua teknologi sektor. Beza dia dengan S&P adalah Nasdaq ni, orang kata dia tak ada saham-saham financial dalam itu. Dia non-financial index. So kebanyakannya, yalah, bila tak ada financial tu, Tyco besar dia, semua teknologi lah. Tapi kalau anda nak main teknologi, benchmark utama untuk anda tengok adalah Nasdaq. Tapi saya nak bagi tahu anda satu benda, untuk 2024 kita tak boleh pakai top down approach ataupun melihat keseluruhan. Kita mesti bottom up ataupun tengok sebiji-sebiji stok mana yang boleh ada satu kepastian dari segi kelancaran earnings ataupun earnings delivery lah. Okay. So
Itu dalam sikit lah. Okay guys. So itulah cara-cara antara cara-cara yang kita nak share guys. Sekarang ni dah 20 minit kita sembang, kita nak bagi Lokman Ilwif sewa Wyckoff untuk memberi sedikit input tentang teknikal dalam market ni. Pullback ni mana nak pergi Man? Boleh jauh ke, collect sekarang ke, macam mana Man? Bagi sikit Man. Okay, alright. Terima kasih Tuan Hafiz. Okay guys, adakah anda semua dengar suara saya dengan jelas? Cuba komen jelas dekat dalam ruangan komen tu guys. And then seperti biasa kita minta anda tolong like and share dulu sebelum kita mulakan kita punya agenda untuk hari ini. Okay, so adakah market akan buat pullback guys? So kalau kita tengok tadi Tuan Hafiz banyak cerita kan. Market dah naik tinggi dah. Yes, betul. Sebenarnya market dah pun naik dengan agak ganas guys. Sebab tu kita memang expect yang di mana market akan ada buat sedikit pullback dulu sebelum dia nak teruskan kenaikan ke atas. Tapi how back? Kita nak tengok berapa dalam dia punya pullback ni guys. Okay. Alright. So kita nak teruskan kita punya agenda untuk hari ini. So kita minta anda tolong like and share dulu guys. Tolong like and share. Semoga kita punya sesi hari ini dapat memberi manfaat juga dekat orang di luar sana guys. Okay. Alright. So kita nak teruskan dengan kita punya analisa on Dow Jones dulu. Kita pergi kepada main index lah. Okay. Alright. So kalau kita tengok sekarang ni, Dow Jones dah pun buat sedikit pullback guys. Kalau anda tengok ini adalah apa ni futures contract. Anda boleh tengok pre-market, interest market dah pun buat sedikit pullback. And sorry guys, apa ni tengah buat reverse ni bearish candle. Bearish candle. So memang kalau kita tengok based on kenaikan yang berlaku ni, memang kita mengharapkan yang memang akan ada sedikit pullback berlaku kat sini. Kalau kita tengok based on bigger picture, kita try to zoom out sikit. So anda boleh nampak memang cantik guys. Dow Jones sebelum ni dia dah pun buat all time high dekat area 37,800 guys. Dah pun break daripada dia punya previous high dekat area 37,000 ni guys. So anda tengok memang sekarang ni memang satu solid breakout. Menunjukkan yang memang ada momentum untuk diteruskan lagi kenaikan ke atas. Tapi macam kita beritahu, even sebelum-sebelum ni lagi, kita memang mengharapkan market akan ada buat sedikit pullback. Buat sedikit pullback sebelum dia nak teruskan lagi dia punya kenaikan ke atas guys. So kalau kita tengok sekarang ni, mana direction yang mungkin dia akan buat pullback ni guys. Kalau kita tengok for this time ni memang kita nampak mungkin dia akan touch balik kepada dia punya previous resistance level dekat area 37,000 ni guys. 37,000 ni pun adalah satu psychological price yang ada. So, memang kita mengharapkan dia ada buat sedikit pullback sebelum dia nak teruskan lagi dia punya kenaikan ke atas guys. Tapi sebelum tu saya nak share ada satu fakta yang menarik. Ini yang dikongsikan oleh sahabat kita Tuan Johan guys. Dalam kita punya close group Bulls Traders Club. Memang info yang menarik juga. Even sebenarnya benda ni data-data ni sebenarnya penting untuk kita tengok. Sebabkan kalau kita tengok ini adalah dia punya data on election years. On election years, memang kita tahu election years ni memang dia akan prolong bullish momentum yang berlaku pada pre-election year sebelum ni. Kalau anda tengok macam Tuan Hafiz dah cerita tadi, dia memang on pre-election year tahun lepas dah pun buat kenaikan yang agak ganas guys, especially pada bulan 11 dan 12. Memang buat kenaikan yang ganas. So, sekarang ni on this year, adakah market akan meneruskan lagi kenaikan ke atas? Kalau kita tengok based on theory of cycle, memang kita akan nampak memang on election years ni, memang dia akan teruskan lagi dia punya momentum ke atas. Tapi, bulan apa yang selalunya akan a bit agresif kat sini? A bit agresif lah. Okay, alright. Siapa nak tahu komen tahu guys. Siapa nak tahu komen nak tahu. Kalau tak nak kita nak share ni. Kita nak anda semua komen nak tahu guys. Komen nak tahu so kita akan share dengan anda semua guys. Ini memang benda yang menarik jugalah. Okay. So kalau kita tengok memang kita nak just nak dapat a set of data. Dan tengok daripada on election years ni selalu dia bulan apa yang positif ataupun bulan apa yang negatif ni guys. Nak tahu, seorang je nak tahu. Mana yang lain? Mana yang lain guys? Nak tahu? Okay guys. Alright, so saya share sekejap.
Mana kita ni? Okay. So ini adalah S&P 500 punya monthly performance during election years. Ini kita tengok ni dia ada daripada data inilah based on average lah. Okay. Kalau anda tengok bulan satu ni basically memang kita boleh kata price a bit stagnant lah. Memang kalau kita tengok by chart, kita compare by chart tadi pun, memang kita dah nampak bulan 12 dia dah meroket agak ganas. So kemungkinan dia akan berlaku pullback. Cuma mungkin kita akan nampak pullback yang awal lah. Pullback yang awal pada bulan satu ni. So mungkin akan prolong sikit pada bulan 2 dan mungkin akan start balik kembali rebound balik pada area bulan 3 ni. So ini adalah kita punya direction lah. Maksudnya untuk bulan satu bulan 2 ni mungkin dia akan ambil slow sikit. Kalau bulan satu ni jatuh dengan agresifly, mungkin bulan 2 ni dia akan slow dan mungkin bulan 3 baru dia akan naik, ataupun mungkin bulan satu ni dia slow, bulan 2 dia mungkin jatuh sikit lagi dan mungkin bulan 3 akan ni lah. So kita nak kena tengok time to time lah. Tapi kalau kita nak based on chart tadi pun kita dah nampak guys, di mana memang pada tahun lepas memang market agak agresif. So kita memang menjangkakan yang akan ada berlaku sedikit profit taking. So sebenarnya ini adalah opportunity kita. Kalau kita nak tunggu ni, ini adalah opportunity kita guys sebenarnya untuk kita cari balik saham-saham yang berada tinggi guys. Sebelum ni kita tak terlepas lagi sebelum ni kita dah share dah dan tak beli juga. Dah naik tinggi macam macam tu baru nak beli lepas tu beli-beli pop jatuh pula kan. So beli dah jatuh cut loss pula, lepas tu dia naik pula. Itulah selalunya berlaku benda macam ni kan. So kalau kita tengok sini benda-benda apa ni based on data yang ada ni, memang sekarang ni memang mungkin akan ada sedikit pullback. Sebab bukan apa-apa pun kita akan compare dengan kita punya technical chart lah. Tapi ini as a guideline kepada kita, yang mana kita dah tahu dah. Maksudnya selalunya average on election years ni memang selalunya akan ada sedikit pullback lah yang berlaku pada bulan satu kan, bulan 2 ni kan. So mungkin bulan 3 ni mungkin kebanyakannya market akan buat kenaikan ke atas. Tapi kita nak kena tengok lah time to time apa yang berlaku. So sama juga kalau kita tengok memang normally bulan yang big perform adalah Jun, Julai dengan Ogos guys, dan berterusan kepada November dengan Disember ni. So ini adalah guideline kita boleh nampak mana dia punya cycle, maksudnya mana dia punya apa ni, maksudnya kebanyakannya market bergerak ke mana ni. Alright, okay. Yes. Kalau nak tahu benda ni lebih lanjut ni guys, kat mana nak cari tu? Sebab nanti dekat dalam kita punya Go Global, kita akan share benda data yang lebih padu guys. Data yang lebih padu. So nak tahu benda-benda ni semua, tu pergi klik dekat ni guys. Admin kita ada pin kat bawah tu. Klik duitsaham.com dan dapatkan tiket guys untuk ke sesi Go Global tahun ni guys. Tahun 2024. Apa tema dia? Macam Tuan Afiq dah bagi teaser sikit kan. AI lah, Fed rate punya ni kan, tema-tema dia kan. So apa sektor-sektor yang mungkin kita nak tengok ni? Selain daripada AI itulah, AI itu dah satu kira a bigger apa ni, sektor lah. So kita nak tengok apa jenis-jenis saham-saham yang mungkin yang akan dapat juga tempias daripada event-event ni guys. So sebetulnya benda-benda ni kita akan share dekat dalam kita punya program duit saham tu. So anda nak tahu apa benda, pergi klik dekat situ dan beli tiket kita ni lah. Alright, okay. So kita nak teruskan. Kita nak teruskan dengan kita punya technical review kita guys. Alright. Kita nak teruskan dengan technical review kita. Okay, so macam saya beritahu tadi lah. So kemungkinan market mungkin akan ada buat sedikit pullback. Ni kalau kita zoom out sikit. Pullback. So mungkin akan mencari balik kepada dia punya paras resistance become support kat sini. So sama ada dia berjaya maintain this level ataupun sekiranya dia tak berjaya nak maintain this level, dan mungkin kita akan nampak dia akan pergi kepada dia punya previous resistance kat sini lah. Resistance become support juga dekat area 35,000 ni guys. Tapi so far first direction kita memang kita akan nampak dia mungkin boleh pergi ke paras 37,000 ni. So kat sini kita nak tengok ada tak berlaku apa-apa confirmation kat sini sebelum kita nak cari opportunity untuk kita ride on the momentum lah. Sebabkan kalau kita tengok sekarang ni memang momentum memang bullish guys. Sebabkan dia dah buat all time high. All time high ni memang ada satu kekuatan untuk diteruskan lagi dia punya momentum sebelum ni guys. Macam sekarang kita nampak dia dah buat breakout ke atas.
So momentum sebelum ini adalah bull. So mungkin kita akan nampak dia akan teruskan lagi dia punya kenaikan ke atas lah. Okay. Alright. So selain daripada tu kita tengok Nasdaq juga. Macam mana? Yes, Nasdaq pun kalau boleh tengok. Dia ada buat cuba. Dia memang dia buat breakout sebelum ni. Cuma breakout dia tak berapa nak solid sangat. So kita boleh nampak memang sekarang ni market mungkin akan buat sedikit pullback juga. So kita boleh nampak the nearest yang ada dekat sini adalah di area 16,000 ni guys. 16,000 ni ada satu resistance become support. So sinilah timing kita nak cari balik opportunity untuk kita beli tu guys. Kita nak tengok ada tak saham-saham yang ada buat reversal ke kan. So kalau kita tengok memang kebanyakannya saham yang related dengan teknologi, especially on orang kata saham-saham mega ni lah. So dah tengok AMD memang cantik guys, memang cantik. Dan daripada kita ambil daripada Januari sebelum ni pun AMD ni sebenarnya dah banyak kali dah kita share dengan share juga kita punya pandangan tentang AMD ni. Alhamdulillah kita boleh tengok on setahun saja dia buat pergerakan 150% guys. 150% untuk saham saja. Sebab tu sebenarnya kejatuhan yang berlaku ni sebenarnya adalah opportunity kepada kita. Sebabkan ada yang macam panik. Panik. Dia pergi beli dekat atas ni, lepas tu price tengah jatuh, dia panik, dia cut loss, lepas tu dia naik ke atas. Sebabkan pada kita dah cakap, selalu ni kejatuhan tu adalah opportunity. Sebab tu jangan kejar harga. Macam sekarang ni dah naik tinggi dah ni kan. So kemungkinan mungkin akan ada sedikit pullback sebelum dia nak teruskan lagi dia punya kenaikan ke atas. Kalau kita tengok sekarang ni AMD, dia punya resistance yang tertinggi adalah di area $160 ni guys. And then kita boleh tengoklah selain daripada tu Nvidia pun sama juga guys, buat all time high daripada Januari sebelum ni pun anda boleh tengok kenaikan yang berlaku sebelum ni lebih kurang dalam 250% guys, 250% untuk Nvidia sahaja. So memang kita mengharapkan akan ada pullback dulu sebelum nak teruskan lagi dia punya kenaikan ke atas. So ini adalah peluang-peluang kita guys. Tapi bila masa nak tengok, itulah kena datang ni guys. Datang ke kita punya program Go Global ni. Basically banyak benda yang kita ajar. Dan timing dia macam mana nak tengok satu saham tu, dia dah pun mula ada tanda-tanda dia nak bergerak balik ke atas lah. Alright. So itu untuk Nasdaq, S&P 500 pun lebih kurang sama je lah. Kita boleh nampak. And then satu lagi fact yang menarik guys ya. Anda boleh tengok apa ni? Kira kita boleh anggap dia tak buat all time high lah kat sini kan. Even walaupun dia dah buat all time high, cuma dia tak all time high, dia tak berapa signifikan kan. Maksudnya dia masih lagi bertutup dekat area resistance level ni kan. So kalau kita tengok based on data sebelum ni, selalunya bila S&P 500 buat kenaikan on pre-election year, so tak melebihi, tak buat all time high. So kita boleh nampak on the next coming year ni, pergerakan ni lebih kurang dalam 15% guys. Average ni kita boleh kata average lah 14 point lebih persen. So kemungkinan kita boleh nampak kan S&P 500 ni pun mungkin dia akan bergerak dalam range average. Maksudnya upside untuk dia buat kenaikan tu banyak lah. Kalau kita tengok 14% tu banyak tu guys. 14% tu banyak. So memang based on data yang ada sebelum ni pun memang sekiranya kita boleh nampak on that year, on pre-election year tak buat all time high based on sebelum sebelum previous resistance ni. So kebanyakannya tahun the next year ni dia akan buat pergerakan average kenaikan 14% ke atas lah. So itu adalah dia punya average. Tapi apapun kita akan react based on chart, tapi overall direction dia masih lagi ke atas, memang cantik. So mungkin ni akan ada sedikit pullback sebelum nak teruskan lagi dia punya kenaikan ke atas ni guys. Alright. So itu adalah analysis on index. So kita tengok on commodity market kita kan. Okay. Nampak ni guys. Memang mantut. Ini ada kantor yang sign in Capricorn. Ini adalah cycle yang kita share dengan student kita guys. Alhamdulillah cycle kita tahun ni pun menjadi juga. Memang the touch kita punya line kat sini.
dia buat pergerakan ke atas guys. So dia dah pun gold pun dah buat pergerakan ke atas. Macam kita bagi tahu last week di mana kemungkinan gold akan ada buat cubaan untuk dia kembali kepada dia punya previous high. So sekarang ini kalau kita tengok dia tengah bermain-main dekat area resistance level ni guys. Dan so masih lagi belum ada satu confirmation sama ada dia nak buat uh, kenaikan ke atas, terus kenaikan ke atas ataupun dia nak buat pullback ke bawah balik kan. So sekarang ni kita tengah tunggu satu confirmation yang berlaku sini. Kalau kita tengok short term ni mungkin dia akan ada sedikit bounce dululah. Bounce ke atas sebelum dia nak buat satu pergerakan sama ada dia nak ke bawah ataupun ke atas ni guys. Sekarang ni kalau kita tengok dia dah pun buat ni untuk short term lah. Mungkin dia akan bermain-main kat sini sebelum dia nak push price balik ke atas. Test sekali lagi sebelum dia nak terus turun ke bawah lah. Dan sebagai kat sini memang ada satu resistance yang kuat ni anda boleh tengok. Ini adalah memang sebelum ni dia cuba untuk break tak berjaya, dia tutup kat bawah. Dan last week pun dia cuba untuk break tapi tak berjaya, tutup kat bawah guys. So kali ni minggu ni dia try sekali lagi untuk break di level. Kalau dia berjaya break ni memang kita akan nampak market akan teruskan lagi dia punya kenaikan ke atas lah. Alright. So itu adalah untuk gold. Oil, yes, oil pun sama juga kalau kita tengok. Dan dia ikut kita punya analisis last week di mana kita expect yang akan ada sedikit bounce daripada dia punya support level di sini guys. Dan memang dia bounce dan mencapai kepada kita punya resistance sebelum ni. Dan tetapi macam kita beritahu lah, selagi dia tak break kita punya bearish punya territory ni, bearish punya zone ni, maksudnya untuk oil ni dia overall dia masih lagi bias on dia nak terus buat kejatuhan ke bawah lah. Tapi kalau dia dah berjaya break di sana pun mungkin kita akan nampak dia akan buat satu uh, direction, another way around lah. Sebagai kalau kita tengok sebelum-sebelum ni pun memang oil memang respect dia punya trend ni guys. Memang respect kita punya indicator ni. Memang bila dia start keluar masuk dalam territory bull ni, dia terus buat kenaikan ke atas macam ni lah. Masuk territory bearish ni dia terus buat kejatuhan ke bawah. So memang ni boleh jadi satu kita punya area resistance kita lah untuk oil ni guys. So kalau kita tengok sekarang ni dan mana nak pergi mungkin dia akan cuba sekali lagi dekat dia punya previous resistance dekat sini. So dia mungkin dah cuba main-main. Sama ada dia berjaya break this level ataupun dia buat kejatuhan ke bawah dan kembali balik kepada dia punya previous support. Sebagai kalau kita tengok based on bigger picture ni sebenarnya kan, dia masih lagi bergerak dalam satu ranging yang besar lah. Satu ranging yang besar daripada area $70 sampailah ke area $100 ni guys. Itu bergerak dalam satu ranging yang besar. Bila sideways range ni, basically kita boleh nampak lah memang dia akan bermain dalam range. Ada range besar, macam ni range kecil dia. Ini adalah range besar dia. So ni mungkin dia akan bermain-main dekat sini dulu. Sebelum kita nak tengok satu solid signal lah. Di mana dia betul-betul berjaya break support dia dekat sini ataupun dia betul-betul berjaya break kita punya previous resistance dekat area $100 ni guys. So kalau dia break either one tu, mungkin kita akan nampak market akan ikut dia punya momentum based on breakout tu lah. Okay, alright. So FCPO pun sama juga and dia sideways range juga and so kita boleh nampak sideways range sebab tu kita boleh nampak memang dia bergerak dalam ranging ni guys. So macam kita beritahu lah tips antara untuk kita tackle market dalam sideways ni kita kena identify dia punya demand and supply lah. Sebab tu kalau kita tengok dia touch at this level dia bounce balik. So dia touch at this level dia jatuh balik ke bawah. So ni adalah ranging dia yang kecil daripada 3,600 sampailah ke area 4,000 and then ranging yang besar daripada area 3,100 sampailah ke area 4,200 ni guys. Memang anda boleh tengok memang clear cut lah dia buat satu ranging. So sebab tu bila ranging ni sebenarnya kadang-kadang dia boleh bagi false signal dekat trader-trader ni guys. Nampak macam nak breakout lepas tu dia jatuh balik kan. Sebab tu sebenarnya bila ranging ni especially ranging dalam ni dalam time frame yang lebih kecil. Kalau anda tengok ranging yang besar ni mungkin kita nampak lebih jelas lah. Tapi ranging dalam time frame kecil ni so itulah kebanyakan trap yang berlaku lah. Kejap nampak macam breakout, kejap nampak macam ni. So kita kena tahu lah macam mana kita nak tackle masa market tengah dalam keadaan ranging ni. Alright. Okay. So itu je untuk sesi technical kita guys. Kita nak pass kepada sahabat saya Tuan Marzuki. So tahun ni ada tak IPO yang perform lagi ni kan? So nampak macam banyak lagi ni kan. Tahun ni macam lagi banyak aja IPO. So mungkin Tuan Marzuki boleh kongsikan juga kot. Alright. So itu saja daripada saya.
Jumpa ada sesi yang seterusnya guys. Alright, Assalamualaikum semua. Okay guys, Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Luman dan juga Tuan Hafiz. Selamat tahun baru tahun 2024 ataupun 2023A. Right. So kita tak nak cerita tentang benda klise kan, apa azam tahun lepas, apa azam tahun ni, boring kan. Azam lah dia tak tahu macam mana pun kan. Kalau tak ada benda yang kita ambil sebagai tindakan, so azam tu dia hanya akan tinggal sebagai azam sajalah kan. Alright, sebab apa? Sebab uh, tahun demi tahun, okay, pasaran saham dia masih lagi macam tu juga kan. Dia akan naik, dia akan turun. Okay. Tapi selingan cerita bukan kita nak cerita pasal Malaysia yang bercuti dekat Hat Nyai kan, sampai contribute 2 bilion baht kan. Banyak tu weh. Okay. 2 bilion baht dia bawa keluar daripada Malaysia pergi ke Thailand kan. Semua sebab apa? Sebab orang Malaysia suka makan ayam kat sana. Pulut ayam kan, nasi kau ayam kan. Sebab sana makan best, murah-murah. Kan, right. So apa yang kita boleh buat kan, selain daripada apa nama ni, ya sekarang ni pun in terms of kita punya Malaysian tourism, banyak banyak benda-benda yang kerajaan cuma initiate ataupun inisiatif, cuma kita kena lihat dari beberapa sudut lah, right. So tapi tak apa, kita bukan nak bercerita tentang Hat Nyai ke, Thailand ke, 2.2 bilion baht ke kan. Kita nak cerita, kita nak recap balik apa yang berlaku sepanjang tahun 2023 dan di manakah kita, right, untuk menjalani hari yang seterusnya. Dalam kita ni baru masuk kepada tahun naga kan. Orang kata tahun naga ni biasanya ada ong kan. Ada ong ke tak ada ong ke, right. So kita sama-sama perhatikan. Okay. Tapi kalau kita tengok dekat sini, ini based on comparison for best and worst performing markets for Asian market sajalah. Okay, kita main dalam Asia dulu kan. Kalau dalam Asia dulu, and we are being the normal Asian kan, kita tak terlalu perform sangat dan kita tidaklah terlalu teruk sangat kan. Biasanya kalau orang bagi questionnaire ataupun orang bagi soal jawab, orang bagi ranking kan, 1 sampai 5, mana yang terbaik, kita akan pilih 3. Sebab apa? Kita akan pilih jalan mudah kan. Jalan mudah, kita tengah-tengah, kita tenang-tenang je tak apalah kan. Tak terlalu teruk, tak terlalu perform sangat. Okay, so kita boleh lihatlah in Asian punya region, we are basically move in terms of percentage 0% babe. Okay, ini bercerita dari sudut benchmark index. Okay, tak adalah dalam tempoh 2023 tu tak ada lah untung saham yang perform, ada je. Right? Tapi kalau kita tengok, kita compare dengan jiran-jiran kita yang lain, right? Of course, ada jiran-jiran kita yang perform dan ada juga jiran-jiran kita yang tidak perform. So basically kita just man-man tenang-tenang je lah kat situ. Kan? Di mana kalau kita tengok, starting from January, right? Starting from January tahun 2023, tahun lepas, okay, dia ada buat percubaan untuk naik, tak lepas jatuh kan. And then terciduk pula kan, negatif. Try balik naik, terjatuh balik. Try balik naik, tak lepas. Try balik naik, tak lepas. So in the end of the year, basically di mana kita bermula, di situlah kita berakhirnya untuk tahun 2023. Right, itu untuk benchmark FBM KLCI ataupun Malaysia punya stock market for year 2023. Okay, so sekarang menjelang ataupun meneruskan kelangsungan untuk tahun 2024 dan seterusnya. Right, kalau mengikut kepada unjuran based on analyst ataupun based on broker house, kebanyakannya memberi jangkaan, right, ataupun impact yang positif terhadap satu, ekonomi Malaysia, dan yang kedua of course benda itu secara tak langsung dia akan memberi impact terhadap pasaran saham Bursa Malaysia.
as a whole. Right, so insyaAllah kita kita doakan yang terbaik. Okay. Kalau kita lihat daripada hari pertama, okay, on the first day trading activities bagi tahun 2024, in terms of volume tu ada main lah. Kan? Volume tu ada main sebab apa? Almost 5 billion. 5 billion trading activity in terms of volume. Okay. Tetapi in terms of value sebenarnya tak adalah main sangat. Kan? Volume 5 billion. Tapi value dia 2 billion je. Sebab apa? Sebab dia basically dia continue last trading week of 2023 yang mana kebanyakan saham-saham Cikedis. Kan? So hari ni pun walaupun volume banyak, kan, tapi kita boleh lihat saham-saham Cikedis contohnya seperti FAST, contohnya seperti Pasuk GB, Skable, Sapura Energy, Bio Holdings. Ini semua dia mengungguli dalam list most active ataupun top volume punya activities lah. Right? Tetapi untuk klien-klien yang mana bersama dengan tim Nemaza 911, okay, kita pun dah maklumkan banyak kali. Okay, bukannya kita tak boleh layan kaunter-kaunter macam ni. Right? Contohnya untuk kaunter fast ni kan, memang hari ni dia bergerak dengan fast lah. Kan? Memang dia bergerak dengan fastnya untuk hari ni, dia buat kenaikan berapa persen, basically continuation daripada last day 2023. So basically dia dah buat kenaikan almost 100% dalam masa 2 hari. Okay. Tetapi kalau kita lihat satu untuk counter-counter yang kita rank ataupun kita labelkan dia sebagai counter-counter penny lah, kan. Kalau counter-counter penny ni dia nak kena ada satu pemantauan yang lebih closely. Yang kedua, right, kita kena tengok dulu. Sebab apa, dalam pasaran saham kita ada benda kita bagi sebagai history repeat itself. Right, daripada trend ni pun kita dah tahu saham ini sebenarnya bukanlah saham yang bagus dari sudut fundamental. Right, just purely matter of trading purpose on short term play sahaja. Okay, cuma kita tak berapa nak galakkan sangat, right, especially untuk newbie kan. Sebab apa, kebiasaannya newbie ni kan, ini adalah antara saham-saham yang disuka kan. Dia suka cari saham-saham yang sen. Kalau boleh 2 sen, 3 sen, 5 sen kan. So itu adalah antara saham-saham yang menjadi pilihan. Sebab apa? Sebab bagi mereka saham-saham murah ni kononnya modal tak besar sangat kan. Kononnya tak berani nak beli saham yang harga mahal-mahal ni lah, saya baru nak try kan. Tapi bila kita tengok order punya aktiviti, memanglah dia beli saham murah-murah, tapi dia beli saham murah-murah contoh macam FAST ni kan, dia beli sampai 500,000 unit kan. Dia beli saham apa nama ni, Bio Holding ni sampai uh, 1 juta unit kan. So tang mana kata modal kecil tu kan. Sebab apa, dia just play around with numbers kan. Kalau katakanlah contoh, okey lah, sempatlah dia nak layan, kononnya nak layan 2-3 bit ataupun 2-3 sen, right. Kalau sempat keluar, kalau tak sempat keluar kan, takut nanti tersangkut. So jaga-jaga sajalah. Right. So kita boleh tengok ada banyak saham-saham yang berada di dalam range kita panggil sebagai cikedis saham-saham murmur kan, berada di bawah. Basically untuk saya kita kategoriskan saham-saham yang macam ni, kenapa dipanggil saham cikedis? Sebab dia saham murah, satu. Yang kedua, kalau kita tengok dari segi dia punya trend kan, either dia bukan berada dalam uptrend ataupun dia basically more to downtrend lah kan. Walaupun kita sebenarnya memang kita mencari saham-saham based on setup-setup yang sebelum ni, kita cari saham yang tengah downtrend and then try to break a new uptrend. Okay. Tetapi ada beberapa strategi, ada beberapa confirmation yang kita perlu lihat, kan sekadar right kan. Kalau tengok ini ada volume ni Tuan Maziki, kenapa tak boleh beli? Bukan tak boleh beli, boleh je nak beli, right. Cuma you kena tahu when to entry and when to exit, right. And then in fact saham-saham yang macam ni
kalau kita boleh tengok in terms of dia punya stability, dia maybe boleh naik kan. Contoh macam sebelum ni dia ada pernah buat dia punya gila dia kan. Tahun 2020 memang bukan ni je lah yang gila, kebanyakan ni counter-counter pun buat gila-gila, tapi dia punya gila ni lain macam lah kan. Dia punya gila dia ni daripada bawah RM1 naik sampai RM4 lebih, lepas tu pam junam hilang kan, cecah tanah, cecah bumi, lepas tu lama sangkut. Okay, so ini might be another round ataupun permulaan lah. Okay, tapi sama ada saham-saham macam ni yang menjadi pilihan, right? Kalau katakanlah saham-saham ini yang masih lagi menjadi pilihan untuk anda bagi tahun 2024 ni, right? For me, on personal note, good luck, right? So better daripada kita mencari saham-saham yang sikidis-sikidis macam ni, yang memang dah tentu-tentu kalau kita tengok dia punya uh, apa nama ni, financial punya activities pun mostly negative, right? So that means it's purely speculative punya movement for short term play, right? So takut-takut lah kan kalau ada yang baru nak join, baru nak masuk, tiba-tiba tersangkut, right? So better cari counter macam mana? Better cari counter-counter yang macam gini lah, Habib. Silap. Silap pula terbuka awal. Ah, right? So contohnya macam ni lah kan. Last week ada saham-saham yang hit TP, right? Carex 35% hit 30p. Okay. So kita masih lagi dalam range mencari based on setup counter yang mana sebelum ni kita dah pernah layan, right? And then dia buat pullback, dia buat correction, and then ada confirmation untuk dia rebound. Okay, kita layan dia punya rebound. Okay, so at least dapatlah juga dalam 30%. Kan? And then Naim, right? Naim pun sama juga setup dia, right? Cuma Naim ni dia dah buat percubaan first round, second round, and then this is actually the third round. Based on the same support zone. Okay, based on the same support zone, support range. Sebab apa? Sebab kita ni ultimate target untuk Naim ni dia nak cuba untuk pecahkan psychological numbers, iaitu pada paras RM1 tapi tak lepas kan. So bila dia jatuh balik, masuk balik dalam dia punya support zone, kita boleh monitor for re-entry. Dan next Sunview 13%. So basically Sunview ni pun consider third round lah. Okay, third round, right? Based on the same support zone 60 sen ke 70 sen, right? So sekarang ni dia tengah membuat percubaan untuk teruskan lagi kenaikan ke atas, mencari sama juga paras resistance, paras rintangan ataupun kita panggil sebagai psychological resistance at RM1, insyaAllah. Yang ni nak kata dah jalan besar sangat tu belum lah kan. And then cantik pula dia dah keluar kan, ada satu MOU dengan Pak Arab kan, sampai member pun pakai tarbus-tarbus ni kan. Right, so hopefully benda ni dia akan continue, okay, memberi positive catalyst untuk Sunview untuk teruskan lagi kenaikan ke atas. Lah, silap je. Right, dan untuk IPO, yes, tahun 2023, right, on overall punya performance, ada yang naik, ada yang turun. So tahun 2024 pun akan ada lagi beberapa IPO, dan bermula dengan ada dua sekarang ni yang available untuk kita apply, iaitu TSA Group Berhad. Harga IPO dia 55 sen, dan juga Master Tech Group Berhad harganya 39 sen. Right, kedua-duanya closing date on 17 dan 18, tapi minggu ni 5 hari bulan akan ada lagi satu IPO yang available to public, yang tu very short period of time. Sebab apa? Dia punya closing date dia by seminggu lebih je. Okay, and then ada juga IPO yang sekarang ni available yang untuk kita apply under MITI, iaitu Top Mix, right? So Top Mix ni dia punya opening ataupun untuk application adalah pada 2 Januari sampai 8 Januari. Right. Next, ni antara saham-saham yang perform lah kan. Leform, dan nama pun Leform, of course dia perform kan. Tapi dia mengambil masa yang agak lama lah, right, which is almost 1 year. So for almost 1 year punya movement, right? So sebelum dia perform ni, dia berada di dalam ranging counter-counter cikadis juga.
Okay. So counter-counter yang bawah 20 sen ni, dia punya pattern dia, perangai dia tak sama dengan counter-counter yang above 30 sen, counter-counter yang above 50 sen, counter-counter yang above RM1. Sebab apa? Dia dalam percubaan untuk masuk ke liga yang baru, kan? Liga yang baru, right? So basically sebelum dia break up above dia punya resistance 23 sen ke 25 sen ni, agak lama lah, kan? Dia ambil masa untuk jalan, tapi once dia dah terus jalan, dia dah tak pandang belakang dah, kan? So at least adalah satu saham, kan, on our portfolio yang membuat kenaikan, right, more than 100%. Okay, walaupun dia mengambil masa almost 1 year, right? So the form still perform. And then hari ni IWCT masih lagi teruskan dia punya kenaikan, mencari target yang keempat ataupun fourth TP kita dengan kenaikan dalam 30%. Right? So this one dalam masa 2-3 minggu lah. So ini adalah sepatutnya saham-saham yang berada di dalam portfolio anda. Right? Kalau katakanlah kebanyakan orang dia nak trade bursa, dia cakap dia tak ada masa nak tengok, kan, dia tak ada masa nak perhatikan, dia tak ada masa nak layan market hari-hari. Right? So basically this is what we do, this is what we advise to our clients, right? Dalam mencari saham-saham yang berkualiti, tak perlu nak beli fokus intraday sangat ataupun BTST ke, kan? Tapi end up either beli beli buy high, sell lower, ataupun buy higher, sell even lower, kan? Right? So end up portfolio tu tak bergerak ke mana. So better kita just tenang-tenang sahaja, right? Layan trading plan, insya-Allah akan ada hasilnya nanti. Right. So kalau kita tengok untuk minggu ni, sebenarnya ada saham yang sebelum ni dia membuat satu kenaikan yang dahsyat, limit up. Okay. On November, okay, on November dia dah buat satu first round lah. Okay, first round kenaikan. Okay. Tapi macam biasa untuk saham-saham yang dah tengah mengganas ni, kan, kita tidak advise, okay? We are not advise our client ataupun even though you all as a public untuk kejar harga, right? So basically apa yang kita buat, kita tunggu dia buat pull back, right? Ataupun dia buat correction. Sebab apa? Sebab dia tengah di dalam apa nama ni, ranging untuk meneruskan dia punya kenaikan. So basically macam last week kita baru saja habis satu satu sesi untuk TA, kan. So kita ada ajarkan juga salah satu contoh chart pattern, right? So based on this chart pattern, basically dah almost achieve, right, target kita X to 2X pattern ni lah, kan, right? Even though hari ni on the first day dia try almost limit up, cuma dia close rendah lah. Sebab apa? Sebab PBA ni dia tidak pun mendapat inking water deal, right, with Perak. Okay, so maksudnya ada projek lah, kan, ada projek, ada acu, alright, so that's why saham PBA membuat kenaikan. Alright, so adakah dia akan boleh pergi sampai RM2? Sekarang ni baru RM1.8, kan? Boleh tak pergi RM2, RM3, Tuan Mazuki? Right, possible, but in terms of risk and reward, right? Supposedly kalau katakanlah on latest entry, right, on latest entry signal adalah dekat area sini dan juga dekat area sini, right? On breakout player ataupun on buy on dips player ataupun buy on support player, right, dekat harga psychological numbers RM1. Tapi dia tak jatuh betul-betul sampai RM1 lah, lower dia sampai 102, and then rebound balik. Okay, so kalau baru nak beli dekat sini is very risky for you to enter, right? And then next kita ada lagi beberapa IPO yang lain, cuma belum lagi keluar tarikhnya. Contohnya seperti AGX Group, okay, ada KHKS, right? Next week, right? Kita pasal Hatnyai tadi. Next, tuan-tuan, macam mana saya nak register akaun CDS? Boleh PM kepada admin. Boleh PM kepada admin. Nanti kita akan bagi details macam mana untuk anda buka akaun CDS bersama dengan CGSC IMB di bawah jagaan tim Remizer 911.
right? So yang mana ini adalah contoh counter-counter yang mana kita kongsikan, right? Trading plan, trading ideas yang kita share dalam group, right? And then despite kita yes on weekly basis on my part, kebanyakannya memang saya memberi updates in Bursa Malaysia, right? Tetapi we also doing updates for global markets, kan? For global markets, right? Yang mana tadi kalau kita tengok, ni saya ambil part Tuan Rizal sikit lah. Kalau kita tengok FBM KLCI, kita bagi selingan sikit. FBM KLCI for 1 year punya movement, basically net 0% lah. Kan sebab apa? Dia bermula pada 1466, dia berakhir pun pada lebih kurang pada range 1466. Okay, so in terms of percentage, that's why we are still in 0% lah. Right? Tetapi kalau kita nak compare kan, tadi kita compare kan between Asian region. Okay, tapi kita compare kan dengan global market yang lain, especially on US market. Okay, untuk US punya market, basically untuk Dow Jones sahaja for last year, dia membuat kenaikan lebih kurang dalam 13% from January until December. Nasdaq lagi mantul, babe. Kan? Nasdaq from January until December dia buat kenaikan dalam 55%. So that's why saham-saham yang related to technology, okay, yang mana sebelum ni kena hentam teruk, kan? Dah diskaun kau-kau, yang kita sentiasa cakap cari peluang, penuhkan watchlist. Kan? Alhamdulillah akhirnya menjana. Okay. And then untuk S&P 500 for last year juga, since January until December buat kenaikan dalam 25%. So apa hasilnya? Kan kita duk cakap bila jatuh cari peluang, kan? Bila market merah cari peluang untuk entry. Bila keluar negatif news cari peluang untuk entry. Bukankah kalau kata kalau market merah maksudnya dia nak jatuh lagi? Yes. Okay, tapi tak adalah waktu market tengah merah tu, contoh macam hari ni kan. Mostly sekarang ni dia berada di dalam resistance area, and then might be akan ada certain ataupun some pullback. So this is what we are looking for. Right? So sekarang ni baru nak merah, baru nak jatuh. Kan? Adakah bagus untuk kita terus beli sekarang? Tidak. Right? So kita tunggu for confirmation. Okay? Tapi Alhamdulillah, kan? Alhamdulillah, right, antara pegangan-pegangan yang kita sentiasa cakap tentang cari peluang ketika market merah, okay, Alhamdulillah, antaranya Shopify 164 160% lah, okay. Then AMD more than 100%, 115%, right? Amazon 70%. Okay, Alphabet 55%, and then ada lagi beberapa saham-saham yang lain yang kita dah beli, kita simpan, and then ada yang juga kita dah beli, kita dah peram, ada juga yang kita dah beli, and then kita masih lagi layan, right? So basically ada banyak lagi lah. Kita nanti insyaAllah kita akan kongsikan untuk sesiapa, mana-mana partisipan yang bersama dengan kita di dalam program Go Global yang akan berlangsung pada 18, 19, 20 dan 22 Januari nanti insya-Allah. Right? So yang mana belum mendaftar, tahun 2024 ni adalah hari yang pertama untuk anda, tahun yang pertama untuk anda explore global market pula. Right? Boleh klik dekat link yang telah pun dipin oleh tuan manager kita. Kita akan berjumpa dengan anda pada sesi Januari untuk tahun 2024 insya-Allah. Alright. So itu saja update daripada saya. For today saya akan pass kepada sahabat saya, Tuan Reza, for the next update pula, kan, untuk global market for upcoming 2024. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, apa khabar anda semua? Selamat tahun baru. Okey, jadi kita live dalam sesi tahun baru kita hari ini. Sebelum tu saya nak tengok sikit komen-komen daripada anda semua. Apa khabar anda semua? Lama kita tak jumpa. Tahun lepas kita jumpa, tahun ni kita jumpa yang baru. Okey. So jadi permulaan tahun yang kita tak nampak lagi market, belum buka lagi, nak buka je lagi.
Of course kita tengok tahun 2023 bagi saya, tanya saya personally, is a very good year. Terutama untuk Magnificent Seven, technology stocks, and saya rasa untuk S&P 500. Stok keseluruhannya, majority of the stocks, saya rasa tak kisahlah apa sektor pun, sebenarnya kebanyakannya, I think almost 80% naik dan buat duit. So jadi ini kelebihan market global, which is walaupun berbagai-bagai cerita belakang-belakang yang tak enak dan sebagainya, tetapi ia tetap naik. Sebab apa, itulah cabaran kita sebagai seorang trader, sebagai seorang investor. Apa pun analisis, apa pun perkara-perkara buruk yang kita dengar, kita kena tengok betul-betul dan kita perlu pahalusi. Kan, adakah ia memberi impact kepada kita ataupun dia sebenarnya memberi peluang kepada kita. So ada beza tuan-tuan. Kan, kebanyakannya untuk tahun 2023, apa saja kejatuhan, apa saja cerita buruk yang berlaku. Kalau saya boleh recap, pada bulan Mac kita ada banking crisis. Untuk orang yang tak tahu, banking crisis di mana salah satu bank kecil, private bank lah, macam kecil je. Kan, declare bankrupt, lepas tu ada signature bank, macam-macam bank lah, bank nama yang tak berapa famous sangat. Tetapi telah diambil alih, di bail out oleh bank-bank besar, so JP Morgan, Goldman Sachs dan sebagainya. Jadi mereka ni semua bergabung. So jadi maksud dia kat sini adalah kerajaan Amerika akan buat apa saja yang patut untuk tidak menjatuhkan market, bahasa mudah lah. So maknanya dia always ada, orang kata, mekanism macam mana nak counter balik kalau kita tengok market tu sentimen terlalu buruk dalam pasaran. Bulan 3. So jadi lepas tu bulan 5, bulan 6 kita ada isu debt ceiling. Debt ceiling masa tu ramai orang risau. Sebab debt ceiling ni maknanya diorang dah buat, government, kerajaan diorang dah buat hutang. Hutang tu dah melebihi ceiling yang ditetapkan. Jadi terpaksa dinaikkan. Alright. Sebab apa? Government juga kena borrow, kena meminjam. Alright. So jadi nak tak nak government kena buat sesuatu. Pada masa tu diorang telah berpakat untuk menaikkan ceiling hutang yang boleh government diorang hutang. Sebab kita kena tahu bila debt ceiling ni mereka hutang-hutang government ni expenses government. Yang paling penting adalah nak bayar pencen, nak bayar askar, orang-orang unit beruniform, ini orang-orang kerajaan. So jadi inilah kerajaan perlukan duit. Of course dalam monthly basis lah kan. Tiap-tiap bulan kena keluarkan duit. Ini adalah cost untuk negara kita, untuk pentadbiran negara. So jadi itu yang terjadi. So jadi mereka telah menaikkan ceiling tu. So sedikit recap pada anda. Lepas tu kita ada towards the akhir tahun, bulan 11, masa itu interest rate tak jadi naik. So jadi dia pula news-news yang baik mengatakan tahun depan kemungkinan, tahun ni lah, kemungkinan akan diturunkan kadar faedah pula. Macam mana tu kan. So jadi itu adalah berita yang tersangat baik kalau kita tengok. So apa-apa pun tahun lepas ada juga orang yang, bukan orang lah, bagi saya memang banyak analis, tapi analis yang buat analisa betul-betul sebenarnya dia punya prediction memang last year memakai naik. Cuma taklah banyak bagi saya, dalam tak double digit 8%, tapi kita tahu S&P 500 semua naik double digit, which is lebih daripada expectation dia orang. So maknanya memang menjadilah apa expectation dia orang, apa yang dia orang jangkakan menjadi. So jadi saya boleh katakan kebanyakannya research-research yang ada kat luar sana, macam kalau tuan-tuan rajin baca, macam Goldman Sachs ada keluarkan market outlook dia 2024, JP Morgan ada keluarkan market outlook dia 2024, Citibank pun ada. So jadi kalau daripada investment bank dekat US ni, diorang memang dah keluarkan dah market outlook. Saya bagi summary sikit je lah, sebab benda detail ni mungkin kita akan share pada Go Global nanti. Tu yang penting you all daftar Go Global kali ni kan. So jadi itu ada special tu kan, kita nak share pasal 2024 ni. Tapi secara kasarnya saya boleh katakan mereka masih lagi positif dengan S&P 500 dan US market pada tahun ini. Sekurang-kurangnya lebih kurang dalam 5% kenaikan. So maknanya positif lah. 5% kenaikan pun quite banyak juga. Okay. Plus dividen dalam 6% lah dia punya jangkaan. Orang kata kebanyakannya secara purata lah saya boleh kata. Dan diorang pun tak target untuk double digit kenaikan untuk indeks. Tetapi tahun lepas 2023 pun diorang tak target untuk double digit. Tetapi naik banyak double digit. So ganas. So jadi kita kena tengok lah from time to time. Sebab sekarang market dah naik tinggi. So jadi kalau dia naik lebih sikit pun bagi saya still market dalam keadaan positif. Alright. So jadi inilah dilema kita pula sekarang apa?
Dilema kita sekarang ni kita nak tengok sama ada apakah saham-saham yang jackpot yang kita boleh beli. Beli bulan Januari, jual bulan Disember. So jadi siapa yang paling masyhur adalah orang yang beli bulan Januari Nvidia dan jual bulan Disember. Memang paling masyhur. Nvidia setakat ni yang paling bagi saya dalam Magnificent Seven. Tujuh syarikat stok yang paling power bagi saya Nvidia adalah yang terpaling power lah. Bahasa mudah dia terpaling power. Tesla pun tahun ni tak berapa nak menyina, but Nvidia paling menyila. So jadi ada sedikit ada beberapa juga analisis daripada investment yang saya baca. Saya summarizekan sikit lah kan nak bagi mudah. Target dia untuk tahun ni still semiconductors. Dua sektor yang subsektor lah. Maknanya sektor teknologi of course. Tapi ada dua yang menarik ni, malah semiconductor dengan satu lagi dia kata cyber securities. Oh, ini satu benda yang macam menarik juga kan. Cyber securities punya stock. So jadi kita tak tahu kan apa nak 2024. Mungkin ada breach of security digital apa-apa ke, tapi bila dia cakap cyber securities punya sektor atau stocks ni, maknanya saya macam ush, ini rare ni barang rare. So jadi InsyaAllah saya share tu pada Go Global nantilah. Saya tidak berniat untuk share pada malam ni. Kita ambil santai dulu permulaan 2024. Kita nak perhatikan, nak tengok apakah stok-stok yang menarik untuk kita tengok. Right? So, semua ada yang dah marah tu. Share lah terus Mesti dah latihan. Share je lah, apa masalah kan. Let lu, kita kena buat kajian juga kan. Nak tengok juga pergerakan dia, movement dia pada awal tahun ni. Selagi kita kaji-kaji, share-share dengan you all terciduk teruk. Jadi kita nak, saya perlukan masa sikit lah untuk saya kaji lebih dalam. Adakah ia benar teknologi specifically kepada cyber security stocks ni boleh pergi. Nanti orang ingatkan, ini macam Bill Gates predict COVID dia ni. Saham healthcare meletup-letup. So jadi saya tak tahu, saya tak nak cakap apa-apa, but of course kita akan tengok chart lah kan. Okay, so first stock saya just nak share, saya nampak yang sustain lagi. Walaupun kita tahu expectation kita market nak pullback sikit lah, bagi berehat. Tapi pullback tu taklah terlalu banyak sampai menakutkan orang. Cuma saya nampak Microsoft ni dia maintain, dia mencari sesuatu ni. Sebab earnings dia tak jauh. So jadi saya cover sikit lah untuk earnings dia akhir tahun pula dah. Akhir bulan ni 31 Januari. So it's like macam maybe akan ada good earnings result, which is kadang-kadang fund manager ni dia beli awal. So jadi sekarang ni sebulan awal ni saya tak mustahil kalau Microsoft, kalau lah secara kasarnya kalau dia ada feel good factor ataupun catalyst yang baik towards earning yang nak akhir bulan ni, maknanya tak mustahil dia boleh breakout 38 dan dia pergi 400 USD. Maknanya nombor bulat. Sebab kalau kita tengok kat sini, memang Microsoft dah maintain all time high untuk bulan 12 tahun lepas. Memang cantik. Lebih daripada 350 ni dia maintain dah sebulan. So maknanya tu petanda apa? Dia tak nak jatuh-jatuh. Sebab kalau tidak, dia akan touch and go je. Dia tarik balik. So jadi dia all time high. All time high ni untuk orang yang tak tahu, maksud dia adalah inilah angka ataupun nombor ataupun harga tertinggi dalam sejarah kehidupan Microsoft semenjak daripada tahun, kita punya data dia 1987 ya. 1986. Maksud harga dia lebih kurang 30 sen. 30 sen ni data ni yang kita ada lah. I think Microsoft way back before tu. Tapi data yang kita ada since 1986 bulan Mac. Harga dia 10 sen. 9 sen, 10 sen lah kan. Kita ambil genap lah 10 sen. Harga 10 sen tuan-tuan. Harga 10 sen sekarang dah jadi berapa? 374. Tak tahu berapa ribu persen lah. Letak 10 sen jadi 375. Letak RM1 jadi 3,000 lebih. Kan? So letak RM1 jadi 3,000 lebih. Letak RM10 jadi 30,000 lebih. Itu kira dia CP kan. Letak RM10. Letak RM1,100 jadi 300,000. Itu bahasa mudah nak cakap lah. Letak 100 letak RM1,000 maknanya cakap 3 juta. So itulah realiti long term investment untuk saham Microsoft, and dia dah pergi all time high. Itulah masuk all time high. Untuk mengatakan anda, dia uncharted. Uncharted ni maknanya dia tak pernah ada chart kat depan ni. History repeat itself tak pernah.
So ni dia macam benda baru dekat era 38, 37, 370, 380 ni adalah nombor baru untuk Microsoft. So saya personally saya nampak dengan Tuan Lokman pun cerita, Tuan Hafiz pun cerita kan, kita nampak ada feel good factor untuk this year. Tak mustahil Microsoft boleh pergi 400. Alright. Okay, kalau nak beli macam mana? Nak beli kena belajar sikit lah. Dia jangan main sembrono beli kan, terciduk kan. Dia ada pullback dia, dia ada pattern-pattern dia. Tapi kalau saya tengok sini, dia ada satu pattern yang menarik yang dia panggil pennant pattern. So jadi ini saya bawa ajar di tu dekat BTC, Bull Traders Club, tentang berapa chart pattern. So ni adalah pattern pennant, biasanya dia bergerak laju. And of course kita akan tengok lah from time to time. Okay, cuma ada kurang menarik sikit saya nampak dekat Apple. Alamak, buka-buka terus 2% gap down. Apple ni, kita betul Apple leader lah. Apple leader. So leader dah tombang sikit lah. Leader tombang. Bagilah rehat. Bagi muka lah tuan-tuan. Naik banyak ni tuan-tuan. Daripada bulan ni 130 Tahun ni saja Apple naik berapa sen tuan-tuan? Awal tahun berapa? 126 pergi 187. Apa? 30% ada. So bagilah dia rehat sikit kan. So jadi cuma dekat sini saya nampak satu chart pattern nama dia double top. Cuma dekat sini saya technical. Tetapi sebabkan Intel Apple ni akan ada earning, so jadi saya tak boleh nak ambil technical ni secara 100% lah. Right. Biasanya stok-stok saya akan ambil 100%. So maknanya kemungkinan dia akan ada kejatuhan. Mungkin kita boleh nampak dia pergi 18. Itu yang kita nampak sekarang ni dari segi technical. Tapi apapun kita kena tunggu result dia, earnings result dia. Biasanya earnings result untuk bulan penutup bulan 12 ataupun pembukaan bulan 1 ni, dia yang positif lah. Kebiasaannya dia akan ada gap-gap yang berganas juga. So of course saya tak boleh tahu macam saya cakap, tetapi saya nampak ia tidaklah bad for Apple sangat. It's just a pullback yang sepatutnya berlaku lah bagi saya. Kenaikan yang banyak since bulan November daripada 167 pergi 18, almost $20. 10 ke 15% naik dalam masa sebulan lebih 2 bulan. Kalau dia tarik 18 pun apa salahnya. Alright, so jadi itu untuk Apple. Okay, so jadi dua ni lah yang orang kata otai yang saya review. Okay, saya ada satu saham Nike. Saya nampak Nike ni sebab dia baru keluar earnings last week. Last week baru keluar ni and dia gap down. Dia gap down. And saya rasa ini adalah satu peluang yang baik juga. Macam saya cakap, kalau kita ambil pendapat yang mana analis banyak mengatakan yang bulan 2024 ni adalah tahun yang boleh kata slightly positif lah. Saya tak nak cakap positif gila-gila. Tetapi consider positif lah as compared to 2022 memang teruk kan. So jadi kalau kita tengok sini, watch out harga Nike 100 USD. Dia punya support dekat 80 jatuh ni. Tapi watch out dia dekat, boleh perhatikan bila harga dia merapati 100 USD. Of course kita nak minta dia pullback dulu lah. Nak minta dia pullback dulu. Okay, ni ada berapa saham cyber security tapi saya tak berminat sangat nak share untuk hari ni. Saya ada beberapa yang saya dah lock yang untuk watchlist tapi biarlah rahsia sehingga go global. Okay, so jadi Dropbox adalah salah satu saham yang saya nampak menarik. My take is that dia perlu pullback dekat 28. Ni dia panggil resistance and support. Saya nampak dekat sini ngam lah area 28.5. So sekarang 29. Kita mengharapkan dia ada kejatuhan sikit. Dekat 28 pun ngam. And of course lepas daripada itu, kemungkinan dia boleh pergi balik level 33, 32. Target lah. Dari 28 pergi 33, $5 lebih kurang almost $5 naik, 30, almost 20%. Nak dekat 18% kenaikan. Upside. Potential upside kita panggil. Potential upside. So jadi itu antara saham yang saya nampak berpotensi untuk Amerika punya market. Okey, untuk saham China sikit. Ini jadi dah tu banyak. Tapi kena perhatikan. Nampaklah ada bottom kat JD ni kan. Tetapi of course lah dia dindong-dindong sideways range. Just perhatikan je lah. Sebab saham China ni kita nak masuk pun tak berapa nak sedap sangat. Tetapi hopeful, kita tak tahu 2024, 2023A bak kata Tuan Mazuki kan. 2023A. Aduh bijak betul kan. 2023A ni kan. So jadi maybe it's a good year for China market. I don't know. Kita tengok sebab dia memang dah bottom lah. Diorang ni dah sedia bottom. It's just a matter of time je. Benda-benda yang dalaman diorang ni, fund-fund di China sendiri start to pump in dalam stok-stok mereka.
sebab saya tak nampak diorang ni fund managers diorang aggressively buying China stocks itself. So bagi saya peluang tu masih terbuka. Sebab apa dia belum naik banyak? Sebab kalau US stock dia dah naik banyak, so kita kena tengok dia pullback. Macam ni pullback memang already happen. Kejatuhan memang teruk. Saya tanya teruk ah. Kalau tanya saya teruk ah. Jatuh sampai baba ni kalau kita tengok keluar 75, 76%. Kan? Cuma dia pusing kat situ je, $60, $70. So kalau kita dapat area di bawah ni, maksud dia kalau kita ada ketahanan sikit lah duit kan. Maknanya kalau dia jatuh 60 ni pun baru dalam 10%, 15% downside risk. Risiko dia maknanya kita boleh rugi 15%. Tapi upside dia besar. So jadi itu memang memberi advantage lah. Cuma macam saya cakap, outlook for China tidaklah ngam lagi. Tapi of course nanti mungkin kita akan kaji lebih sikit lah outlook untuk China. Sebab tahun lepas pun outlook China pun tak berapa ngam. So this year pun saya tak berapa nak check sangat lagi. Tapi of course saya akan tengok from time to time. Sebab China ni kita tahu dia pun kena rely on US juga. Tengok US macam mana kan. So jadi mungkin this year tahun dia, cuma kita tak nampak lagi. Of course awal-awal tahun semua tak nampak. Sama juga awal tahun lepas semua pun tak sangka Nvidia boleh pergi sampai 400 lebih. Siapa sangka kita target paling kuat pun keluar 50% pun dah kira power. Dari $120 pergi $150 pun dah kira power. Masalahnya dia pergi sampailah akhir tahun 400 lebih. So jadi of course Alibaba ni mungkin dia same thing dengan China ni. Cuma China ni dia tak nampak lagi kenaikan tu. Mungkin dia nak pick up selepas bulan 3. Wallahualam. So kita akan tengok from time to time. Tapi saya hanya boleh cakap apa. Maknanya kita hanya prepare and get ready. Tapi siapa yang nak diversify, saya rasa tak ada masalah. Untuk sikit-sikit orang kata diversify to China stocks. Since all the stocks yang memang jatuh 70%. Cari yang jatuh banyak lah 70%. So maybe ada peluang kat situ. Alright, okay guys. So jadi itulah perkongsian daripada saya. InsyaAllah kita akan buat perkongsian lebih gempak lagi mungkin pada Go Global yang akan datang. Iaitu 18 Januari. Jangan lupa tadi Mazuki dah tunjuk kita punya website. So jangan lupa register, daftar. For Market Alu insyaAllah nanti kita akan umumkan ke depan. Apa-apa pun guys. Good luck untuk tahun 2024. Untuk orang yang dah matang dalam trade dan saham ni, bagi saya tak ada masalah untuk you all harungi setiap apa sahaja keadaan market. Sebab bagi saya anda ni orang-orang yang dah matang dalam market. Anda pernah tengok kejatuhan 2022. Anda pernah ada kat COVID. Anda dah tengok 2023 macam mana masuk. Macam mana news yang buruk dekat luar sana. Tapi sebenarnya stok boleh beli kat bawah. So jadi benda ni mematangkan anda. So selamat datang ke realiti pasaran saham. Hopefully 2024 lah tahun buat duit untuk anda semua. Alright. So jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan semua yang penonton setia Stallion Brothers. Daripada dulu sampai ke sekarang, sampai ke tahun 2023, insyaAllah Stallion Brothers akan bagi yang terbaik untuk tahun 2024 yang akan datang. Alright. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.